Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan di sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Tiada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hospital atau dalam bahasa Arabnya Mustashfa adalah satu tempat rawatan dalam pelbagai kepakaran. Hospital merupakan tempat antara tempat yang terbersih, tetapi dalam masa yang sama ia sering dikaitkan dengan peristiwa mistik kerana terdedah dengan darah dan organ manusia. Aku sudah bertugas sebagai jururawat di 4 hospital yang berbeza. Kali ini kisahnya bukan di Malaysia ya, tapi di sebuah negara Arab. Baik, tahun ni ialah genap 4 tahun aku bertugas di bumi Arab, iaitu di salah sebuah hospital kerajaan di sini. Aku berkhidmat di bilik bedah jantung. Jadi memang hari-hari lah tengok jantung dan bermain dengan mesin yang berkaitan dengan jantung ni lah. Biasa gangguan berlaku pada malam hari. Di sini tiada on call, tapi ada shift malam, jadi kena tidur di hospital. Malam kebiasaannya 2 staff 1 shift, dan kapasiti dewan bedah di sini ialah 5 bilik. Agak kecil berbanding di Malaysia. Suasana malam memang sunyi sepi, cuma kedengaran kadang-kadang bunyi kereta peronda lalu lalang di luar hospital. Kerana di sini hospital kami dikawal oleh polis tentera, dan malam ni agak berbeza daripada malam yang lain. Aku sebelum tidur, aku akan double check semua bilik dan alatan untuk pembedahan besok. Jadi tambahan pula, aku akan pastikan semua bilik bersih. Selesai checking, aku akan siap-siap untuk tidur. Untuk tidur lah, maksudnya bersiap-siap untuk tidur. Okey. Tit tit tit. Dari kejauhan, bunyi mesin hayat memecah kesunyian dewan bedah. Bingit bunyi alam dia ni. Jadi aku pun mengeluh panjang. Apa lagi? Aku kan nak tidur. Aduh. Aku masuk satu bilik bedah ke satu bilik bedah. Semua switch off. Tadi bukan main galak lagi bunyi alamnya. Aku cakap pada diri sendiri, kat Arab pun ada hantu ke? Cumpah sangat mulut aku ni kan. Berjalanlah aku semula ke ruangan tidur aku. Dan tit tit tit, lagi sekali alarm mesin tu pun berbunyi. Kali ni ditambah pula dengan bunyi tapak kaki berjalan. Dan kali ni di hospital kami, staf memakai selipar getah ya, dan bila tapak kasut berlaga dengan permukaan lantai dia mengeluarkan bunyi kecepek Ali khalas ana mafi maklum. Kata aku beranggapan bahawa itu pembantu perubatan, tapi sangkaan aku tu meleset. Jadi depan mata aku pintu bilik bedah tu terbuka satu persatu serentak, kecebam. Pintu yang akan terbuka jika ada objek di hadapannya. Maksudnya bila ada something, macam pintu dekat shopping mall tu lah, ada something dia akan automatik buka. Jadi sampai Arab kau ikut aku kata dia. Troli dalam bilik 3 mula bergerak sendiri, ke kiri ke kanan, dan semua alarm mesin tu berbunyi serentak. Tit tit tit. Aku nak lari tak boleh sebab lokasi bangunan aku ni adalah yang paling hujung. Jadi nak tak nak kena lepas security. Apa aku boleh buat ialah berhati je dan buat tak tahu. Benda tu selalu ada keliling kita, cuma dia tak munculkan diri. Lebih pelik ialah selepas azan subuh dari masjid berdekatan, semua gangguan tadi terhenti secara automatik. Alarm sudah tidak berbunyi, pintu mula tertutup sendiri, dan semua sunyi seperti sedia kala, macam tak ada apa-apa. Nak report pada in charge pun tak ada dia nak percayanya. Dan kalau aku cerita ni pun
mana ada orang nak percaya ini ialah tanah Arab kot, mana datang hantu kat sini, kata dia. Jadi di sinilah tempat aku nak ceritakan pengalaman aku, dan malam itu akan menjadi satu malam yang aku akan ingat sampai bila-bila. Jadi kini aku tak diganggu lagi, tapi akan berwaspada dan sentiasa berdoa sebelum memulakan kerja. Aku bertugas di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas ada jadikan dia sebagai satu ibadah. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Dia bertugas sebagai jaga bilik jantung, agaknya macam tu lah kot. Jadi diganggu dengan bunyi-bunyi tentang bunyi mesin tu. Okey, baik, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua, pada tahun 2013, aku masuk ke Polopol di Air Hitam Negeri Sembilan, atau lebih mudah disebut Paulapah secara ringkas. Aku diminta oleh syarikat JLC untuk menjalani latihan asas polis selama hampir 3 bulan di sana. Pelbagai syarikat yang menghantar untuk mendapatkan sijil asas polis bantuan. Jadi kami ditempatkan di beberapa blok bangunan yang mana mengikut platoon yang telah ditetapkan oleh jurulatih. Macam biasa, orang kata kalau dah serah diri, ibarat perah santan sampai kering. Semua yang dimasukkan di sana diasak, diberi latihan sehingga habis-habis letih, sampai habis lah kan. Satu hari tu kami diminta bergotong royong mengemas blok-blok kami yang kami sendiri tidur di situ, dan juga blok-blok kosong yang dah lama ditinggalkan. Setelah selesai semua, kami pulang ke blok masing-masing kerana hari pun sudah senja. Malam seperti kebiasaan, ada roll call untuk cek kondisi setiap platoon dan planning untuk duty dan jadual esok. Dan ketika itulah berlaku kejadian yang bagi aku ni agak sukar, agak luar biasa dan bukan selalu nampak untuk orang-orang yang normal. Dalam barisan kawat setiap platoon, ada dalam lebih kurang belasan perempuan jatuh tersembam getah. Mereka tiba-tiba meracau tak tentu arah. Ada yang menari lah, ada yang buat joget ulik mayang lah. Suara mereka ni daripada lembut dah bertukar garau, bertukar bagai suara orang jantan yang sedang mengamuk, kata dia. Jadi untuk pengetahuan semua, meracau ni perkara biasa dan selalu ada ketika kami di Polopol. Kalau berborak dengan orang sains, mereka akan cakap kita terlalu letih dan mengakibatkan tindak balas seakan-akan kita meracau. Tapi untuk kali ini, meracau mereka tu luar biasa sekali. Ada 4 atau 5 lelaki menahan dan menekan tangan perempuan tu, tapi diorang ni melambung-lambung kena tendang, kena tolak. Memang cakap dia dah tekan tangan perempuan tu ke tanah, tapi melantun macam getah kena tolak. Member aku ni sado tau. Kita orang kat sana semua geng-geng sado. Biasalah, polis kan, ataupun polis bantuan kan. Jadi malam hari pikul botol air macam dumbbell jenis DIY buat sendiri punya. Jadi keadaan semakin tidak terkawal. Unit bersenjata yang bertugas pun, yang menjaga Polopol pada malam tersebut pun datang. Kot kena serang dengan penganas ke, senang tembak katanya. Rupanya orang meracau. Jadi bising. Aku ingat satu camp tu dengar, dalam camp tu adalah family petugas dan jurulatih. Situasi yang tidak terkawal membuatkan ketua-ketua jurulatih memanggil ustaz yang ada berdekatan. Faham je lah, jauh dalam pedalaman kan. Sejam lagi barulah ustaz ni sampai. Dalam masa sejam tu, perempuan tu meracau, marah-marah, macam-macam lah, ditendang habisnya semua orang. Bagi tahu, kenapa kau kemas rumah aku, kata dia. Kau nak tinggal di sini, kau duduk je, tak payah kemas-kemas, kata dia. Kami yang dah biasa hadap meracau ni sepakat spontan terus buat bulatan kepung geng-geng perempuan ni yang masih dalam keadaan selamat. Kami beramai-ramai menjerit dan melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa melaungkan Allahu Akbar tu, bulu roma betis meremang banyak kali. Kejap tengkuk pergi betis balik, meremang yang boleh menjala satu badan, seluruh kulit.
Dalam melaungkan Allahu Akbar tu, terasa macam ada sesuatu nak masuk dalam bulatan, tapi tak dapat. Ada segelintir geng-geng perempuan Kristian dari Sabah dan Sarawak cuba nak masuk dalam bulatan kerana terlalu takut. Tapi kami mohon maaf, sebab ni hanya untuk Muslim saja. Aku ikut saja atas planning spontan dari kawan-kawan yang bagi arahan ni. Geng-geng non-Muslim automatik merapat baca doa ikut kepercayaan masing-masing lah. Jadi pendek cerita, ustaz tersebut pun berjaya menyembuhkan perempuan-perempuan yang meracau tu. Kami semua balik ikut platoon masing-masing. Malam tu platoon aku tidur berhimpit-himpit. Katil kita orang rapatkan rapat-rapat, jadi tidur sama-sama. Jantan sado-sado maskulin malam tu semua jadi diva, tidur satu rapat-rapat. Jadi kali ni barulah aku faham semua penceritaan orang-orang lama yang dah keluar dari camp tu. Tulisan dan penceritaan bawah tilam kami memang penuh ditulis oleh orang-orang lama. Ada yang aku ingat dia tulis, tempat kau duduk ni ada 5 beradik, 2 di blok A, 3 di blok B. Macam-macam penceritaan, tapi aku dah tak berapa ingat lagi lah. Esoknya subuh bangun mandi dan pergi ke kantin. Aku fikir platoon aku je goyang. Platoon lain pun sama teruk. Tilam baru turun, tidur berhimpit-himpit, berbantalkan manusia. Geli hati bila terkenangkan. Maaflah kalau cerita ni tak seseram mana. Ini aku sekadar kongsikan pengalaman aku di Camp Polepa. Okey. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni dia macam agak panjang sikit. Walau tadi cerita satu dengan cerita dua tu pendek-pendek kan. Jadi kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Muslim dan yang salam sejahtera yang buat yang non-Muslim. Kisah pengalaman yang akan aku kongsikan ini berlaku pada sekitar 2 bulan yang lalu. Ianya masih terbayang-bayang ke dalam ingatanku. Ianya begini, pada 2 bulan yang lalu, aku berjumpa dengan seorang sahabat aku yang bekerja di stesen Kuala Lumpur Central ataupun KTM sebagai seorang pengawal keselamatan di sana. Sehari sebelum aku berjumpa dengan sahabat aku ni, dia ada telefon aku untuk datang berjumpa dengannya. Katanya dia ingin meminta aku temankan dia bertugas di KL Central pada malam besok, iaitu pada pukul 10 malam hingga pukul 7 pagi. Aku pun diberitahu padanya dan aku setuju untuk temankan dia bertugas pada malam esoknya. Dan pada malam esoknya, aku tiba di KL Central dalam pukul 10 malam macam tu. Aku berjumpa dengan sahabat aku ni, nama dia aku letak sini Arif lah bukan nama sebenar Jadi yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat sana. Kami pun berbual-bual dan bertanya khabar. Dalam tengah kami bersembang, tiba-tiba dia suruh aku untuk temankan dia bertugas pada malam tersebut. Arif, kenapa kau minta tolong aku untuk teman kau malam ni? Tanya aku. Aku minta tolong kau temankan aku ni sebab partner yang bertugas sama shift dengan aku tu, dia ambil cuti emergency, kata Arif. Lah, kalau ia pun partner yang satu shift dengan kau tu ambil cuti emergency, kenapalah perlu ajak aku temankan kau? Lagipun kau kan cuma jaga bahagian stesen KTM ni je kan? Dan kau boleh jaga tempat ni sebab aku tengok ada polis bantuan dekat sini. Tanya aku lagi. Boleh tu memang boleh Saiful. Cuma aku tak boleh kalau aku buat seorang diri. Dekat bahagian atas kaunter memanglah aku boleh jaga sebab ada polis bantuan. Jadi tolong tengok-tengokkan di bahagian bawah pula, tempat menunggu ketibaan train tu je yang aku surrender, kata dia. Kenapa bahagian bawah tempat menunggu train tu? Kau tunggu je lah, malam sikit. Lepas stesen ni sunyi, sekarang kau tengok jam sekarang pukul 10.30 malam tau. Masih ada orang lagi kan? Kau tunggu lagi kejap, beberapa jam stesen ni akan kosong dan tak ada orang waktu tu. Yang ada hanyalah nanti beberapa orang polis bantuan dan pengawal keselamatan saja. Waktu tu nanti baru kau tahu. Jawab aku pula, "Okay, I'm waiting," kata dia. Macam Mat Saleh. Setelah beberapa jam kemudian, iaitu pukul 12.45 pagi,
Keadaan di kawasan KL Central, suasana jadi senyap dan sunyi, sepi. Tak ada lagi ramai orang seperti waktu sebelum ni. Waktu tu aku dengan Arif masing-masing leka dengan menghadap handphone lah, masing-masing tengok handphone kan. Tiba-tiba aku dan Arif terdengar bunyi eskalator di bahagian dalam stesen KTM tu berbunyi ataupun bergerak di sebelah kiri, seperti ada seseorang sedang naik atau turun daripada eskalator tersebut. Sedangkan pada waktu tu semua eskalator sudah pun dimatikan. Jika hendak menghidupkan eskalator tu, perlu ada satu kunci special untuk aktifkan dia. Jadi lalu apa yang berlaku? Aku memandang ke arah Arif dan Arif pula memandang kepada aku. Kami berpandangan sesama sendirilah. Kemudian Arif menggelengkan kepala sambil matanya memandang aku dan berkata dengan perlahan, dia dah mula dah. Kemudian aku bertanya kepada Arif, apa yang mulanya? Kemudian Arif jawab, itu gangguan tu datang lagi tu. Takkan kau tak nampak? Kata Arif. Kemudian aku mengerutkan dahi dan tanda kurang faham apa yang Arif cuba bagi tahu dekat aku. Sedangkan waktu tu aku dah dapat baca situasi itu sebenarnya, tapi aku buat-buat tak tahulah. Aku kata pada Arif, kau yakin ke yang kau dah off tadi semua kunci eskalator tu? Arif kata, ya, aku yakin aku dah off tadi semua. Dekat kawasan KTM ni semua eskalator aku dah matikan. Aku pula cakap, habis tu kenapa yang satu-satu ni tiba-tiba berfungsi balik? Arif kata, manalah aku tahu, kau sendiri pun dah ingat tadi kan, kita sama-sama pergi kunci pukul 12 tadi. Aku dah off kan semua. Ini aku pasti sangat. Dan setelah aku mendengar penjelasan dari Arif ni, kemudian aku buat satu keputusan untuk pergi dekat eskalator tersebut untuk turun dan menuju ke bawah tempat menunggu train. Tapi Arif melarang aku. Dia kata tak payahlah. Dia suruh aku untuk tunggu saja dekat atas dan jangan tunggu turun di bawah. Apabila Arif berkata seperti itu, lagilah kuat perasaan aku ni untuk nak turun ke bawah, tapi Arif tetap melarang aku. Kemudian aku berkata kepada Arif, tak apalah kalau macam tu kita pergi off balik eskalator tu. Jawab Arif. Okey, jawab Arif. Arif pun okey je lah kan, sebab aku pun offer nak pergi sama-sama dengan dia, pergi off kan. Jadi setelah kami berdua berjalan dekat eskalator tu dan matikan semula eskalator yang tadi tu hidup, aku dan Arif duduk semula dekat kerusi yang tadi kita lepak. Selang beberapa minit kemudian, eskalator di sebelah kanan pula bergerak secara automatik. Sebelum ni, eskalator di sebelah kiri. Kali ini disebabkan kanan pula yang hidup secara tiba-tiba. Kemudian aku dengan Arif mengagak memang ada something wrong dekat tempat kami berdua sedang berjaga sekarang ni. Jam pula dah menunjukkan pukul 1.05 pagi. Memang dekat situ keadaan sunyi sepi dan tiada sesiapa pun dekat kawasan dalam KTM tersebut melainkan aku dan Arif. Polis bantuan yang berjaga dekat kawasan KL Central situ pun sudah tidak lagi kelihatan. Mungkin pergi buat rondaan di kawasan luar agaknya. Sekali lagi aku dengan Arif bangun dan matikan semula eskalator tersebut. Setelah kami berdua duduk kembali, tapi belum sempat kami berdua hendak duduk, tiba-tiba terdengar suara ketawa. Suara perempuan ketawa datang dari bawah, iaitu tempat menunggu ketibaan train. Aku terdiam sejenak, manakala wajah si Arif sudah nampak sedikit reaksi ketakutan. Sebab bunyi tu, suara tu tadi baru saja kami berdua dengar. Aku jadi semakin penasaran. Aku ingin tahu tentang kawasan yang apa ada kat kawasan aku sedang jaga sekarang ni. Aku cakap dengan Arif supaya dia temankan aku untuk turun ke bawah. Tapi Arif kata untuk mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku, lebih baik jangan turun bawah. Tapi aku tetap berdekil. Aku nak turun juga sebab kalau betul kawasan ni keras, aku nak pergi lihat dengan mata dan kepala aku sendiri. Kalau betul-betul entiti tu ada, aku nak lihat. Aku beritahu dekat Arif, kalau dia tak nak ikut, tak apa. Biar aku je seorang turun ke bawah dan pergi tinjau kawasan dekat ruangan menunggu train tersebut. Makin lama, makin kedengaran suara ketawa tadi tu. Dekat ruangan menunggu train tersebut.
Makin seolah-olah macam nak mempermainkan aku dengan Arif ni. Aku berjalan turun ke bawah menggunakan tangga dan biarkan Arif di atas kerana dia tak mau ikut untuk turun ke bawah. Sebab Arif ada beritahu dekat aku. Sebelum ni, apabila dia buat rondaan dekat kawasan bawah tempat menunggu train tersebut, dia selalu nampak kelibat lelaki tua bertongkat pada pukul 2 pagi. Dan dia pernah terlihat susuk tubuh wanita tanpa kepala dan juga kanak-kanak berlari dekat jalan rel kereta api. Dan sejak daripada itu, dia tidak lagi berani untuk turun ke bawah dan hanya menjaga pintu keluar masuk stesen KTM tersebut sahaja. Setibanya aku di bawah dan baru beberapa tapak saja aku berjalan, aku melihat ada wanita bergaun merah sedang duduk di bangku seberang, iaitu platform 2. Manakala waktu itu pula aku berada dekat platform 1. Terlihat dengan jelas wanita bergaun merah tu sedang elok duduk dekat atas bangku. Kemudian, belum sempat aku nak alihkan pandangan aku dekat tempat lain, aku terdengar suara kanak-kanak ketawa dekat belakang aku. Yang mana suara itu sebiji sama dengan suara ketawa yang aku dengan Arif dengar dekat atas sebelum ni. Yang buat aku terperanjat, tiba-tiba kanak-kanak tu boleh berada dekat belakang aku. Aku menoleh untuk melihat dan aku nampak kanak-kanak itu sedang berdiri dekat landasan rel kereta api. Dia sedang berdiri dengan wajah dia, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Tuhan je yang tahu betapa buruknya rupa wajah kanak-kanak tu. Dan apabila aku ingin melihat semula wanita yang bergaun merah sedang duduk atas bangku tadi, alangkah terperanjatnya bila aku toleh wanita itu dah bertukar ke tempat lain, ke tempat duduk lain. Waktu tu, apalagi aku pun tak fikir panjang dan aku tak sempat nak baca apa-apa. Sebab kaki aku ni dah laju melangkah naik tangga dan pergi dekat Arif yang sedang duduk dekat atas. Aku tak berani nak turun ke bawah semula. Bukan sebab takut, tapi aku tak nak lihat wajah kanak-kanak tu sebab terlalu hodoh sangat wajah kanak-kanak perempuan itu. Dan nasib baik wanita bergaun merah itu tak tunjuk muka dia. Kalau tidak, lagilah nanya aku dibuatnya. Kawan aku Arif yang melihat aku lari dengan nafas cungap-cungap naik ke atas tu, apa lagi memang point dia lah waktu tu nak gelakkan aku. Itulah orang dah bagi warning kata dia. Jangan turun. Tapi aku kedengar kata dia nak turun sangat lah. Itulah habuan bila dapat tak nak dengar nasihat. Jadi sampai di sini saja cerita aku. Jadi harap korang semua enjoy dengan pengalaman yang saya sediakan untuk malam ni, Kisah Seram Malaysia. Harap anda semua enjoy. Terima kasih pada yang sudi mendengar kisah-kisah ni. Jadi sebarang komen, like dan share dari anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik dan menarik untuk anda semua, InsyaAllah. Jadi saya akhiri Kisah Seram Malaysia untuk kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.